So, hi semua. So, hari ini kita akan bincang tentang 4.4, System of Linear Equation with 3 Variable. So, mula-mula kita baca soalan ya. So, given the matrix A and matrix B. So, question said, find the A, B. So, cadangan saya adalah substitute. So, anda boleh guna calculator untuk dapatkan jawapan. Kalau tidak, anda boleh buat manually. So, saya tunjuk manually ya. Iaitu AB is equals to bracket. So, saya boleh imagine ya. So, we have 3. So, untuk bahagian saya boleh imagine ya. Iaitu 3 plus with the 2 minus 4. So, continue. We have 3 plus with the 2 minus 5. Continue. Negative 1, plus with the 2. Next, second row. So we have negative 4 plus with the 4. Next, we have negative 4 and then plus with the 5. So continue. We have 2, then minus 2. Row number 3. We have 6 minus with the 6. Then we have 6 minus with the 6. Then we have negative 2 plus with the 3. So, saya simplifykan dia. Saya nampak AB is equals to, so 1, then 0, then we have 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. So, from here we can see that AB is equals to I. So, konsep dia apa? AB equals to I. So, bila kita nampak AB equals to I, seolah-olahnya kita jumpa A multiply with A inverse is equals to I. So, means that A and B are inverse to each other. So, as a conclusion, A inverse sebenarnya adalah B. Kemudian, B inverse sebenarnya adalah A. So, catat perkara yang penting. So, lain kali you nampak AB is equals to I, means that A and B are inverse to each other. So, which is the important point. So, seterusnya, kita akan bergerak ke sebelah kanan. So, cikgu memerlukan ruang, so cikgu akan padam sikit dan ringkaskan situasi. Okay, so sekarang kita baca soalan. Hence, solve the system. So, means that guna apa yang ada di sebelah kiri untuk menjawab soalan di sebelah kanan. So, ini kita panggil equation with 3 variable, iaitu X, Y, Z. So, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu convert dia jadi augmented matrix. So, di mana dia akan jadi begini. 1, negative 1, 1. 0, 2, negative 1, 2, 3, 0. So, multiply with X, Y, and Z. Equals to, we have 1, 4, 7. So, ini panggil augmented matrix. So, seterusnya cuba bayangkan sebenarnya bahagian depan ini adalah apa? So, kalau cuba bandingkan sebenarnya dia adalah A. Kemudian kita gantikan ini sebagai capital X. Kemudian kita namakan ini sebagai C. So, soalan suruh kita solve. Maksudnya kita perlu dapatkan capital X ini. So, maksud dia kita perlu hilangkan A di sebelah kiri atau kita boleh neutralizekan dengan menggunakan properties yang ada di sebelum ini di deduce method untuk, so maksudnya kita perlu selesaikan, okay, dapatkan X, iaitu hilangkan A di sebelah kiri. So, apa kaedahnya? So, ingat deduce method kita ada properties, okay, iaitu A inverse multiply with A, kita akan dapat I. So, di sinilah cadangan dia. A inverse. So, sini pun A inverse. Kemudian, cuba bayangkan ini dapat apa? Dapat I. So, kalau I multiply with the X, kita akan dapat X. Betul? So, X is equals to A inverse C. So, A inverse tu siapa? So, sebenarnya kalau rujuk sini, A inverse adalah B.
So kita boleh gantikan situasi dia, iaitu X, Y and Z equals to A inverse sebenarnya adalah B. So gantikan B. So B adalah 3, 3, negative 1, negative 2, negative 2, 1, negative 4, negative 5, 2. Multiply with the C. 1, 4, 7. So sekali lagi, multiplication. So kalau multiplication, nak dapatkan A, 1, 1. So means that X is equals to 3 plus with the 12 minus 7. So, kita akan dapat apa? X is equals to 8. Because of 15 minus 7, kita dapat 8. Next, kita ada Y. So, kalau Y, kita ada negative 2, negative 8 plus with the 7. So, Y akan dapat negative 10 plus with the 7, we have negative 3. So, finally, Z. Z adalah A31. Maksudnya, row ini dengan kolom ini, iaitu negative 4, seterusnya negative 20 plus with 14. So kita ada negative 24 plus with 14. So Z is equals to negative 10. So begitulah ya cara dia untuk selesaikan contoh 15 ini dalam system of linear equation with 3 variable. So ini adalah kaedah deduce method. So sekarang anda boleh rujuk soalan 16. Find the matrix A multiply with the matrix B. So saya yang beri nama matrix A, matrix B. So saya gantikan situasi itu. So seterusnya anda boleh guna kalkulator untuk buat pengiraan dan dengan itu saya dapat AB is equals to 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Di mana AB is equals to I. So, seperti yang kita maklum sebelum ini. Kalau nampak AB equals to I, maksudnya AB is inverse to each other. So, maksudnya A inverse sebenarnya adalah B. B inverse sebenarnya adalah A. So, anda perlu faham perkara ini. Hence, solve the system. Sekali lagi, kita ada system with 3 variable. Okay, equation with 3 variable. So, kita perlu buat apa? Augmented matrix. So, ini adalah augmented matrix. Seterusnya, cuba tengok. Okay, dia adalah A ke B? So, saya nampak dia adalah B. So, kita nyatakan B X is equals to C. So, sekarang kita perlu dapatkan X. Apa yang kita perlu buat? Kita perlu guna properties. Iaitu, multiply both side with the B inverse. So, B inverse. Sini pun ada B inverse. So, sekarang kita perlu darab B inverse for both side. Ingat, dalam menjawab soalan nanti perlu tulis benda ini. So, B inverse multiply with B, kita dapat I. I darab X, kita dapat X equals to B inverse multiply with the C. So, kita tahu kita ada B inverse, which is A. So, inilah kita punya A kan? So, substitute X, Y, Z. Ya, equals to, kita punya B inverse adalah A. So, 3, negative 1, 1, negative 1, 1, 0, 1, 0, 1. So, multiply with 1, negative 3 and 2. So, macam biasa, kalau nak jawab soalan ni, first row multiply with first column. So, kita akan dapat X. So, X is equals to 3 plus with the 3 plus with the 2. So, X is equals to 8. Itu yang pertama. Yang kedua, kita teruskan. Kalau nak dapat Y, maksudnya second row multiply with the first column. So, kita ada negative 1, negative 3, and then plus with the 0. So, Y is equals to negative 4. So, finally, third row. Z is equals to 1 plus with the 0 plus with the 2. So, Z adalah 3. So, begitulah ya cara kita nak solve the system, okay, of the equation with 3 variable. So, ini pun sama, iaitu kaedah deduce method.
So sekarang kita akan teruskan dengan soalan 17 ya. So 17 pun sama, kita ada sistem, okay, with the equation of 3 variable. So given the situation where we have 2x plus y minus 3z equals to 1, so itu sistem pertama, kedua dengan ketiga lah. So apa yang kita perlu buat adalah write the above system of linear equation in the form of matrix equation. So kita perlu tulis 2, 1, negative 3. 3, kemudian negative 1, then negative 4. So beri perhatian ini perlu transfer. So kita akan dapat positive 7. Seterusnya 5, 2, kemudian negative 6. Sebab ini perlu transfer ke kiri. Then we have x, y, z equals to, bracket, we have 1, 7, and then 5. So ini kita punya matrix equation atau augmented matrix. So anda perlu semak jawapan, tengok betul ke tidak. Okay, so sekarang fokus kita, dia suruh kita write the matrix equation, selesai. Hence, by using the inverse matrix method. So ini bermaksudnya kita perlu guna adjoint method. So that is the key. Faham? Okay, that is the key. So solve the equation. So bayangkan ya, kita mempunyai situasi ini. Ax is equals to C. So macam biasa, kita perlu multiply both side with A inverse. So A inverse multiply with Ax is equals to A inverse C. Dan akhirnya, kita ada X is equals to A inverse C. So sekarang, kita tiada A inverse. So kita perlu cari A inverse itu, iaitu guna adjoint method. So apa maksud adjoint method? Masih ingat ke tidak? Iaitu anda perlu cari minor, cofactor, adjoint, determinant, kemudian dapatkan dia punya A inverse. Boleh? So mari kita mula. So sekarang saya dah sediakan iaitu ruang untuk minor. Okay? So saya perlu eliminate row by row, column by column untuk dapatkan minor. Harap anda masih ingat bagaimana untuk cari minor. So sekarang kita mula. Iaitu row 1, column 1. Kita ada negative 1, negative 4, 2, negative 6. Next, 3, 5, negative 4, negative 6. Next, we have 3, negative 1, 5, and 2. Seterusnya, 1, negative 3, then 2, negative 6. 2, negative 3, 5, negative 6. 2, 1, 5, 2. 1, negative 3, negative 1, negative 4. Seterusnya, 2, 3, negative 3, negative 4. Finally, 2, 1, 3, negative 1. So sila semak jawapan, pastikan sama. So seterusnya, saya akan teruskan, iaitu darab silang 6 minus negative 18 minus 6 minus negative 6 minus negative 12 minus 4 minus negative 4 minus, so negative 8 minus negative 2 minus. Seterusnya, saya perlu gantikan bahagian ini pula, iaitu positive 8, then positive 20, positive 5, continue, positive 6, continue, positive 15, continue, 5, continue, we have 3, continue, positive 9, then we have 3. So, minor, so we have 14. So minor, we have 14, then we have 2, 11, 0, 3, negative 1, we have negative 7, and then we have 1, negative 5. So sila semak jawapan. Boleh? So seterusnya, kita perlu dapatkan dia punya cofactor. So cofactor, ingat So 14, 11, 3, negative 7, negative 5. Yang tidak berubah.
Seterusnya ada negatif. So itu adalah cofactor. Seterusnya perlu dapatkan adjoint, iaitu C transpose. So row become column. So 14, negative 2, 11. So 0, 3, 1, negative 7, negative 1, negative 5. Boleh? So kita dah ada adjoint. So sebelum nak dapatkan inverse, kita perlu cari determinant. So determinant untuk A. So kita ambil ya, iaitu row 1. Okay, as a row 1. So A11, C11 plus A12, C12 plus A13, C13. So tak kisah you ambil row mana, column mana, tetap sama jawapan dia. So rujuk bahagian ni iaitu 2, 1, negative 3. Seterusnya perlu rujuk C. So kalau C, kita ada 14 plus, kita ada negative 2 minus, kita ada 11. So cuba ringkaskan, 28 minus 2 then minus 33. So dapatkan kita punya determinant. So di sini 28 minus 2 kita ada 26, boleh? 26 minus 33 kita akan dapat negative 7. So determinant for A is equals to negative 7. So formula untuk A inverse adalah A inverse equals to 1 over determinant of A multiply dengan adjoint of A, iaitu C transpose. So bermakna kita perlu rujuk inilah. So A inverse is equals to, so kita ada 14, okay, 14 divide by negative 7, so kita ada negative 2, then 0, then 1, kemudian kita ada 2 over 7, then negative 3 over 7, kemudian kita ada 1 over 7, seterusnya negative 11 over 7, negative 1 over 7, 5 over 7. So ini adalah kita punya A inverse. So seterusnya kita perlu gantikan. Okay, kita perlu gantikan perkara ini. Kita perlu masukkan A inverse dengan C. So di mana C kita adalah 175 dengan A inverse kita. So kita bawa ke bawah. X, Y, Z is equals to A inverse. So negative 2, 0, 1, then 2 over 7, negative 3 over 7, 1 over 7, negative 11 over 7, negative 1 over 7, 5 over 7, multiply with the matrix. Okay, matrix iaitu 1, 7, 5. So seterusnya, X is equals to, kita perlu gantikanlah negative 2 plus 0 plus with the 5. So X will be equals to 3. So itu jawapan yang pertama. Seterusnya kita perlu dapatkan Y. So Y kena rujuk row 2 and then column 1. So 2 over 7, then minus 3 and then plus 5 over 7. So kalau gantikan kita akan dapat 1. Okay, 1 minus 3. So Y is equals to negative 2. So itu jawapan yang kita ada. Seterusnya Z. Ini dengan bahagian ni. So kita ada negative 11 over 7. Seterusnya kita ada negative 1. Seterusnya kita ada 25 over 7. So boleh kira lah guna calculator. Negative 11 over 7 plus 25 over 7. Kemudian kita minus 1. So akhirnya jawapan kita Z is equals to 1. So X is equals to 3, Y is equals to negative 2 and Z is equals to 1. So ingat mesti tulis jawapan begini. Tidak boleh tulis dalam bahagian ini. Okay, mesti asing-asingkan X, Y, Z. Baru dapatlah full mark. So ini adalah deduce. So ini adalah adjoint method. Boleh? Adjoint method di mana kita perlu dapatkan minor, cofactor, adjoint, determinant, kemudian inverse dia. Akhirnya substitute untuk dapatkan jawapan. So kaedah yang terakhir iaitu Gauss-Jordan elimination. So dia lebih kurang sama macam ERO.
Okay, so sekarang kita berada di soalan 18. So, given the situation, so kita punya system of linear equation with 3 variable. So, refers to the question, write the above system in the form of matrix equation. So, apa yang kita perlu buat? Kita dah ada pengalaman sebelum ini, iaitu 2, 1, negative 3. Next, 3, negative 1, then negative 4, then 5, 2, negative 6. Kita ada X, Y, Z. Seterusnya, sama dengan kita ada 1, 7, and 5. So, ini adalah kita punya matrix equation atau saya sudah tulis di bahagian bawah ini. Hence, by using the Gauss-Jordan elimination, itu lebih kurang sama macam elementary row operation. Cuma penulisan dia berbeza. So, mari kita tengok bagaimana nak buat Gauss-Jordan elimination. Dia tetap sama iaitu 3 rules. Yang pertama, interchange row. Yang kedua, multiply with the skala K. Yang ketiga, addition. Okay? So, ini dia. Apa yang kita perlu buat adalah kita perlu ambil bahagian ini dengan bahagian ini masuk ke dalam format di bawah itu. So, begitulah rupa dia. So, apa yang kita perlu buat adalah fokus kepada bahagian kiri, kita perlu menjadikan sebelah kiri itu dengan guna kaedah rules dalam ERO untuk jadikan dia identity matrix. Boleh? So, kita teruskan ya. Yang pertama, kita mesti pastikan 2 ini jadi 1. So, bagaimana nak jadikan dia 1? Simple. Iaitu, kita fokus kepada kawasan ini, iaitu K multiply with R1. So, bagaimana nak jadikan dia 1? Gantikan K multiply with the 2 equals to 1. So, K is equals to 1 over 2. So, kita gantikan kita punya formula. Iaitu, 1/2 multiply with R1. So, nasihat saya adalah salin row 2 and row 3 dulu. Sebab dia tidak akan berubah untuk masa ini. So, apa yang kita perlu buat sekarang adalah kita perlu fokus kepada formula ini. So, 2 darab dengan dia. So, 1 over 2 multiply with the 2. So, we have 1. Seterusnya, ini kita akan dapat 1 over 2. Jika ini, kita akan dapat negative 3 over 2. Kemudian, kalau ini, kita akan dapat 1 over 2. So, begitulah cara dia untuk dapatkan jawapan untuk first row. Seterusnya, kita perlu fokus bahagian ni pula, iaitu bagaimana nak jadi kosong. Tapi ingat, kita berada di first column, kita mesti kena rujuk first row. Seterusnya, kita perlu rujuk kepada 5. Boleh? Masih sama, iaitu jadikan dia kosong. So, sekarang kita fokus kepada 3 dahulu. So, 3. Nama diberi row 2. So, kita berada di kolom pertama. So, formula kita mesti kaitkan dengan R1. So, cuba ganti. Row 2 adalah 3 plus with K R1. Di sini adalah 1. Objektif mesti dapat 0. So, K is equals to negative 3. So, dengan itu, kita boleh gantikan negative K ini dengan negative 3. Masukkan. So, kita akan ada R2 minus 3R1. So, sekarang yang tidak akan berubah adalah row 1. Okay, so fokus kita adalah dekat bahagian row 2. So, row 2 automatik akan dapat 0. So, teruskan. Kita ikut arahan ini ya. Iaitu row 2. Iaitu negative 1. Minus 3. Row 1. So, row 1 di sini. Iaitu 1 over 2. So, kalau saya ringkaskan dia akan dapat negative 1. Negative 3 over 2. So, kita akan dapat jawapan kita negative 5 over 2. Kalau guna calculator. So, kita tulis jawapan kita negative 5 over 2. So, seterusnya, negative 4. Okay, minus 3 multiply with negative 3 over 2. So, ringkaskan dia negative 4 plus 9 over 2. So, 9 over 2 adalah 4.5.
So negative 4 plus with the 4.5, kita akan dapat jawapan kita 1 over 2. So anda boleh rujuk kalkulator. Seterusnya, kita ada 7 minus 3 multiply with 1 over 2. So ini 1 over 2 ya. So kita akan dapat 7 minus 3 over 2. So kalau rujuk kalkulator, kita ada apa? Kita ada 14 over 2 minus 3 over 2. Kita akan dapat 11 over 2. So jawapan saya 11 over 2. So begitulah ya untuk dapatkan row 2. So sekarang kita perlu fokus kepada nombor 5 ini. Kita nak usaha jadikan dia 0. Okay. So nama diberi untuk bahagian ini iaitu row 3. So ingat kita berada di first column, kita mesti cuba relate dengan first row. Okay, first row. Iaitu substitute 5 plus K multiply with the 1. Sebab ini, so objektif mesti 0. So K is equals to negative 5. Perlu ambil dan ganti. So sila tulis formula dia. So sekarang kita cuba ikut arahan ini. Iaitu R3. So 5 minus 5 multiply with R1. Ikut arahan ya. Iaitu kita akan dapat 0. So tulis 0. Seterusnya 2 minus with 5 multiply with 1 over 2. So kita dapat 2 minus 5 over 2. Okay. So kalau you kira, you akan dapat apa? Jawapan kita akan dapat negative 1 over 2. Sebab ini negative 2.5. So kita akan dapat negative 1 over 2. Seterusnya, negative 6 minus 5 multiply with, kena ingat ini negative 3 over 2. So kita akan dapat negative 6 plus 15 over 2. So kalau you equal the denominator, you akan dapat negative 12 plus with the 15 over 2. So kita akan dapat 3 over 2. Untuk jawapan kita, sini 0, sini negative 1 over 2. Kemudian kita akan dapat 3 over 2 untuk bahagian ini. Seterusnya, kita perlu tengok sini, iaitu 5 minus 5 multiply with R1, iaitu 1 over 2. So 5 minus 5 over 2 equal the denominator, kita akan dapat 10 minus 5 over 2. So jawapan saya 5 over 2. So itu adalah jawapan setelah kita selesaikan dia untuk row 3. So first column kita sudah dapat 1, 0, 0. Seterusnya kita perlu fokus kepada kawasan ni. So sekarang kita perlu fokus kepada kolom yang kedua. Okay, kolom yang kedua iaitu tumpuan kita di sini. Kita mesti jadikan dia 1. Boleh? Kita mesti jadikan dia 1. So bagaimana nak jadikan dia 1? Kita mesti kena guna row yang kedua iaitu K kemudian multiply with R2 kena jadikan 1. So substitute K multiply with negative 5 over 2 equals to 1. So K is equals to negative 2 over 5. Gantikannya. Then substitute formula itu. Okay. Untuk bahagian ni, row 2 jadi tumpuan kita. So row 1 and row 3 tidak akan berubah. So apa yang kita perlu buat adalah ambil row 2 ini, ganti dalam sini untuk dapat jawapan. So kita akan dapat 0, 1. Seterusnya 1 over 2 multiply with negative 2 over 5. So kita boleh ringkaskan dia jadi negative 1 over 5. So itu adalah jawapannya. So negative 1 over. Seterusnya kita ambil ini 11 over 2 multiply with negative 2 over 5. So kita akan dapat jawapan negative 11 over 5. So selesai untuk row kedua. Seterusnya kita perlu beri tumpuan kepada bahagian ini pula. Iaitu mesti jadikan dia 0. Tapi mesti rujuk kepada row 2 sebab kita berada di kolom yang kedua. So tumpuan kita sekarang berada di sini. Iaitu nama dia R1 plus K mesti relate to R2 sebab second column. So cuba ganti.
1 over 2 plus K, R2 kita adalah 1. Okay, so objektif dia mesti 0. So K is equals to negative 1 over 2. Cuba gantikan K ke dalam sini. So formula kita, so sekarang kita nampak ya, R2 tidak akan berubah. Berdasarkan formula yang diberi, R2 tidak akan berubah. So kita perlu salin R2. So mari kita mula ya. Okay. So sekarang kita beri tumpuan dekat sini. Row 1. Sini mesti dapat 1. Okay. Kemudian ini mesti akan dapat 0. Anda boleh ganti ke dalam sini. Seterusnya R1. Negative 3 over 2 minus 1 over 2. Kemudian sini ada tulis R2. So inilah R2 dia. Multiply with negative 1 over 5. So cuba ringkaskan dia. Negative 3 over 2 plus with 1 over 10. So equal the denominator. Multiply with the 5. So negative 15 over 10. Plus with 1 over 10. Kita akan dapat negative 14 over 10. So kalau 14 over 10, kita dapat negative 7 over 5. So teruskan, iaitu R1. Iaitu 1 over 2 minus 1 over 2 multiply with this one. Negative 11 over 5. So ringkaskan dia, 1 over 2 plus 11 over 10. So equal the denominator. Iaitu 5 over 10 plus 11 over 10. Kita dapat 16 over 10. So kalau 16 over 10, kita akan dapat 8 over 5. So begitulah kita dapatkan row 1. So teruskan. Fokus kita sekarang adalah jadikan ini 0. So tumpuan kita sekarang nak jadikan ini 0. So nama dia adalah R3 plus K mesti kaitkan dengan R2 sebab second column. So gantikan negative 1 over 2 plus K. R1 kita adalah 1. Objektif dia mesti equals to 0. So K equals to 1 over 2. Gantikan ke dalam formula. So sekarang kita sudah ada formula. So apa yang kita perlu buat adalah kita perlu kaitkan. Iaitu ini mesti 0, sini mesti 0. Boleh? Teruskan. Ikut arahan R3. So 3 over 2 plus 1 over 2 R2. So negative 1 over 5. So equals to 3 over 2 minus 1 over 10. So kaitkan 15 over 10 minus 1 over 10. Iaitu 14 over 10. So kita dah dapat 7 over 5. Seteruskan. R3. So 5 over 2 plus 1 over 2 multiply with negative 11 over 5. So equals to 5 over 2 minus 11 over 10. So equal the denominator. So 25 minus 11 over 10. So akan dapat 14 over 10. So sekali lagi kita akan dapat 7 over 5. So begitulah ya untuk row 2. So begitulah ya untuk dapatkan row 3. So teruskan kita bergerak ke column 3 dan watak utama kita sekarang adalah ini. Kita mesti usaha jadikan dia 1. So nama diberi KR3. Sebab dia leading diagonal, kita akan guna row yang kedua. Okay, maksudnya peraturan yang kedua. Iaitu K multiply with the R3. So ganti. K multiply with 7 over 5 must be equals to 1. So K is equals to 5 over 7. So gantikannya. Dan kita akan dapatlah situasi kita begini. So sekarang kita nampak ya. R1, R2 tidak akan berubah kecuali R3. So salin R1, R2. So seterusnya gantikan. Okay, gantikan. Ini mesti 0, ini mesti 0, ini mesti 1. So akhirnya ini pun 1. Sebab ini darab dengan ini akan dapat 1.
Teruskan. Iaitu kita perlu jadikan dua ini kosong. So, saya cuba buat ya dengan laju, iaitu dua-dua serentak. Iaitu yang pertama, ini dulu. Nama dia adalah R1. Mesti kaitkan dengan R3. Seterusnya, kalau ini yang warna biru, dia mesti diberi nama R2. Mesti kaitkan dengan R3. So, kita fokus kepada yang hijau dulu. Iaitu negative 7/5 plus K multiply with R3 kita 1. Kalau tengok betul-betul, R3 kita 1. So, ulang juga untuk proses R2 iaitu negative 1/5 plus K. R3 kita 1. Tapi kena ingat objektif kita equals to 0. So, K is equals to 7/5. Kemudian untuk warna biru, K is equals to 1/5. So, anda boleh gantilah. Ganti ya. So, saya fokus kepada yang warna hijau dulu. Okay, yang warna hijau dulu. So, untuk pengetahuan, R3 tidak akan berubah. Okay, R3 tidak akan berubah sebab sini R3 jadi tumpuan kita. So, dia tidak akan berubah. So, kita copy dulu R3. So, tumpuan kita fokus kepada, ikut arahan ya, iaitu R1, kita mesti copy. 1, 0. Sini mesti 0. Okay, so anda boleh cuba kira. So, sekarang saya nak fokus ke kawasan ini, iaitu R1. 8/5 plus 7/5. Kemudian, R3 dia adalah 1. So, gantikan. Saya dapat apa? 15/5. So, jawapan saya akan dapat 5. 15/5. So, jawapan saya akan dapat 3. So, itulah situasi untuk warna hijau. So, sekarang kita akan pergi ke warna biru pula. Okay. So, formula telah saya ganti. So, sekarang kita kena cuba faham ya. Situasi dia mesti 0, 1, 0. Anda boleh cuba kira substitute dalam formula ini. Okay. So, yang terakhir sekali iaitu R2. Negative 11/5 plus 1/5. Kemudian R3 iaitu 1. So, saya akan dapat negative 11 plus with the 1/5. So, jawapan saya negative 10/5. So, jawapan akhir saya adalah negative 2. So, sinilah negative 2. So, sekarang anda nampak sebelah kiri semua sudah jadi identity. So, dengan itu, value for X is equals to 3. Value for Y is equals to negative 2. Value for Z is equals to 1. So, inilah kaedah Gauss-Jordan elimination. So, anda boleh semak jawapan dengan soalan yang sebelumnya, iaitu soalan nombor 17. So, kita guna soalan yang sama, cuma kaedah untuk selesaikan masalah adalah berbeza. Boleh? So, beginilah ya cara dia untuk selesaikan sistem. Okay? Sistem untuk 3 equation ini with 3 variable ini. Boleh? So, kita ada 3 cara. Yang pertama, deduce. Yang kedua, adjoint method atau inverse metric. Yang ketiga, kita panggil Gauss-Jordan elimination. So, pastikan anda nampak gambaran besar untuk topik ini. Boleh? So, sekian. Terima kasih.